Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Harman Marzi dan berikut berita utama 13 Rabiul Awal. Sekatan kelonggaran kepada anti-vaksin bukan diskriminasi. Juga Malaysia jadi transit dadah, taktik licik sindiket pengedaran dadah antarabangsa terbongkar. Taktik licik sindiket pengedaran dadah antarabangsa untuk menjadikan Malaysia sebagai transit terbongkar selepas kegiatan itu berjaya dikesan hasil pemeriksaan ke atas sebuah kontena di Pelabuhan Pelepas Johor pada Sabtu lepas. Kontena terbabit mengandungi 14 bungkusan dadah jenis methamphetamine bernilai 14.33 juta ringgit yang disembunyikan di sebalik 100 guni biji kopi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein Elias Abdul Rasid berkata, penemuan dadah itu hasil perkongsian maklumat Philippines Drug Enforcement Agency PDEA. Apabila kontena ini dibuka, kita dapati daripada 100 guni yang diisytiharkan sebagai kopi, biji kopi yang sepatutnya dihantar ke Filipina, di celah 100 guni itu dia ada lebih kurang 6 pelet. Di celah itu terdapat 14 bungkusan yang berisi dadah yang saya katakan tadi. Bungkusan dadah itu juga dibalut bersama serbuk pencuci bagi mengelak dihidu anjing pengesan. Jelas Datuk Razarudin, kontena terbabit dibawa dari Guatemala seterusnya ke Panama, Shanghai, China dan transit di Pelabuhan Tanjung Pelepas sebelum dijangka meneruskan perjalanan ke Manila untuk diedarkan. Tiada tangkapan dibuat setakat ini, namun pihaknya sedang mengenal pasti syarikat penerima biji kopi terbabit. Dalam perkembangan lain, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman menolak dakwaan bahawa rakyat Malaysia yang dilapor menyeludup dadah ke Australia sebagai keldai dadah. Siasatan kes penyeludupan dadah membabitkan rakyat Malaysia di Australia itu masih dalam siasatan yang dijangka mengambil masa hingga sebulan. Sebelum ini, media melaporkan pihak berkuasa Australia menahan seorang warga Malaysia kerana cuba menyeludup masuk 450 kg dadah jenis heroin bernilai 431.8 juta ringgit ke negara itu. Dadah berkenaan ditemui dalam kontena yang membawa jubin dari Malaysia ke Melbourne. Baik, TH Travel and Services Sendiri Berhad memohon pertimbangan kerajaan untuk mengutamakan pemberian dos penggalak kepada jamaah umrah yang tidak menerima jenis vaksin yang diperakui kerajaan Arab Saudi. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Rosman Ahmad Razali berkata, ketika ini ramai individu menyuarakan hasrat untuk menunaikan umrah namun tidak melepasi syarat utama berkaitan vaksinasi. Saya mewakili para jemaah haji, jemaah umrah sekalian, mengharap sangat agar adalah pertimbangan pihak yang berwajib atas apa jua yang ruang yang ada, membolehkan mereka mendapat booster dose daripada jenama Pfizer dan AstraZeneca. Kalau dapat tu je akan lebih ramai orang dapat pergi. Sekarang ni kami Travel Agent kebanyakan terima banyak pertanyaan, tetapi bila isu vaksinasi ramai yang rasa dia tak qualify sebab dia menerima Sinovac. Beliau turut mencadangkan agar Kementerian Kesihatan KKM memperluaskan alternatif pemberian dos tersebut melalui klinik swasta dengan bayaran tertentu bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebelum ini memaklumkan jemaah umrah boleh memohon suntikan penggalak kepada KKM menerusi aplikasi MySejahtera bermula bulan depan. Rakyat Malaysia secara rasminya dibenarkan menunaikan umrah berkuat kuasa 18 Oktober lepas. Datuk Ahmad Ruzman berkata demikian dalam sidang media selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU antara TH Travel and Services Sendirian Berhad dengan The Noor Apps. The Noor Apps merupakan aplikasi mudah alih pertama yang menyajikan maklumat gaya hidup Muslim dan amat sesuai digunakan bagi pengembara dan pelancong dalam mendapatkan maklumat berkaitan tempat yang ingin dilawati. Sementara itu, mengulas mengenai pertambahan kos bagi menunaikan ibadah umrah sehingga lebih RM2,000
Dengan harga lantai baru berjumlah RM6,200, ia disifatkan sementara berikutan pandemik COVID-19. Kenaikan kos itu jelasnya bukan untuk mengaut keuntungan, sebaliknya berkait rapat dengan prosedur operasi standard SOP daripada Kerajaan Arab Saudi. Kenaikan kos tersebut berkait dengan SOP di Arab Saudi kebanyakannya. Contohnya dari segi pengangkutan, kalau dulu muatan dia 50%, 50 orang, lesi 50, sekarang hanya separuh. Dan penginapan hotel dulu ada syarikat lah, kita tak jual lah, tapi ada syarikat yang jual package 4 orang sebilik, 3 orang sebilik, mungkin lebih. Sekarang maksimum ada 2 saja. Selain itu, kos bagi ujian saringan COVID-19 yang wajib dilakukan sebelum meninggalkan Arab Saudi juga agak tinggi dan menyumbang kepada pertambahan kos tersebut. Bagaimanapun, beliau yakin kos ini dijangka turun apabila status COVID-19 bertambah baik selain kelonggaran terhadap semua SOP yang dikuatkuasakan ketika ini. Sementara itu, beliau turut mengingatkan pemain industri, khususnya ejen, supaya mengembalikan lebihan wang tempahan pakej umrah kepada jemaah sekiranya terdapat pengurangan kos dalam tempoh ibadah umrah. Dalam pada itu, beliau berkata dianggarkan terdapat 250,000 kota umrah tersedia daripada kini hingga Mei depan sepanjang tahun 1443 Hijrah. Sekatan kelonggaran terhadap golongan anti-vaksin bukan satu bentuk diskriminasi sebagaimana didakwa sesetengah pihak, sebaliknya bagi mencegah kemudaratan yang lebih besar. Pensyarah Kanan Fiqh Fatwa Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata, sekiranya golongan yang tidak mengambil vaksin tanpa sebab tertentu diberikan kebebasan sama seperti individu divaksin, ia mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini juga para ulama bertegas mengambil akhafud dararain daripada dua kemudaratan ini, kemudaratan menyekat golongan anti vaksin daripada bebas dan membenarkan anti vaksin ini bebas bergaul dengan semua orang, akan datangkan kemudaratan yang lebih besar kepada umat Islam, kepada rakyat Malaysia secara umum. Maka kemudaratan itu lebih besar. Jelasnya kemudaratan yang dihadapi golongan anti-vaksin ketika ini adalah jauh lebih kecil berbanding risiko yang bakal terjadi sekiranya COVID-19 merebak dalam kalangan masyarakat. Sekiranya golongan anti-vaksin bebas bergerak ke mana-mana, risiko jangkitan adalah lebih tinggi ke atas kanak-kanak dan warga emas yang tidak divaksin. Justru pemimpin mempunyai hak untuk menyekat golongan anti-vaksin kerana kemudaratan menyekat itu lebih rendah. Islam membenarkan potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqtum aydihuma, potong tangan dalam Islam. Kalau ikutkan mudarat kepada pencuri dan perompak itu, kesian dia tak ada tangan. Namun kemudaratan itu kecil berbanding kemudaratan membiarkan mereka itu bertebaran atas muka bumi sehingga merompak dan mencuri di mana-mana. Samalah juga macam isu anti-vaksin. Isu anti-vaksin kembali hangat baru-baru ini apabila timbul pertikaian oleh golongan itu susulan tidak dapat menikmati kelonggaran yang diberikan kerajaan kepada individu lengkap vaksin seperti rentas negeri, makan di restoran dan solat berjemaah di masjid. Dua anggota polis mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan menerima suapan RM500 4 tahun lalu. Tertuduh Shah Irwan Kasa Lais Mansur, 41 tahun dan Andi Nur Zabidin, 37 tahun membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan hakim di Mahkamah Session Al-Usta. Bagi pertuduhan pertama, kedua-dua mereka yang berpangkat korporal dengan niat bersama secara rasuah memperoleh wang tunai sebanyak RM300 daripada seorang lelaki berusia 28 tahun. Dua individu berkenaan yang bertugas di unit kereta peronda MPV Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda itu didakwa menerima rasuah sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang lelaki dan seorang wanita yang disyaki berhalwat dalam kereta.
Manakala bagi pertuduhan kedua, dua anggota polis terbabit didakwa dengan niat bersama menerima rasuah sebanyak RM200 daripada lelaki sama sebagai dorongan untuk tujuan sama. Jika sabit kesalahan, kedua-dua mereka boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama iaitu dipenjara tidak lebih 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan mengikut mana yang lebih tinggi. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh dijamin RM10,000 setiap seorang. Kes disebut semula 22 November depan. 3 lelaki berdepan 27 pertuduhan menyembunyikan wang RM2.8 juta menerusi syarikat pelaburan yang tidak wujud. Tertuduh Eng Kai Seng 26 tahun, On Hui Lin 34 tahun dan Lau Keh Sheng 24 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Kuantan. Kai Seng didakwa atas 10 pertuduhan, Hui Lin 16 pertuduhan, manakala Keh Sheng 1 pertuduhan. Kesemua mereka didakwa dengan tidak jujur menyembunyikan wang kepunyaan Tok Kai Sun yang dipindahkan ke akaun bank individu dan syarikat milik ketiga-tiga tertuduh. Kesalahan tersebut dilakukan antara bulan Mei hingga Jun lalu di Pelindung Heights, Kuantan. Ketiga-tiga lelaki berkenaan masing-masing didakwa mengikut Seksyen 424 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Magistret Nurul Farahah menetapkan jumlah ikat jamin berlainan bagi setiap tertuduh iaitu RM2,000, RM2,500 dan RM3,000 dengan jumlah keseluruhan RM57,000. Kes disebut semula 17 November depan. Seorang pemandu kenderaan pacuan 4 roda milik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM cedera selepas kenderaan yang dipandunya terbabas di Jalan Jelapang berhampiran Taman Meru Perdana Ipoh pagi tadi. Mangsa berusia 42 tahun mengalami kecederaan di bahagian belakang dan dada. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian daripada orang awam kira-kira pukul 7.29 pagi. Menurutnya, sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Meru Raya bergegas ke lokasi kejadian bagi membantu mangsa. Ketika sampai di lokasi kejadian, mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan dengan bantuan orang awam. Difahamkan kejadian berlaku ketika mangsa dari arah Cemor dalam perjalanan ke tempat kerja dan terbabas di laluan bertentangan. Menurut jurucakap terbabit, hanya pemandu berada di dalam kenderaan tersebut ketika kejadian. Katanya, mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh untuk rawatan lanjut. Seekor buaya tembaga sepanjang lebih 3 meter ditangkap selepas terperangkap di saluran parit di Pusat Peranginan Felda Residence, wilayah Sahabat berhampiran pantai kemarin. Dalam kejadian jam 11.25 malam, buaya seberat 300 kg itu ditemui pihak pengurusan Pusat Peranginan berkenaan sebelum memaklumkan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Lahad Datu. Operasi terpaksa menggunakan perangkap tali untuk mengeluarkan buaya itu dari parit di Pusat Peranginan berkenaan. Usaha menangkap buaya terbabit berakhir pada jam 2.11 pagi dan pihak APM terus menghubungi Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah untuk proses penyerahan. Hasil pemeriksaan lanjut, buaya berkenaan adalah jenis buaya tembaga dengan berat mencecah 300 kg. Panjang buaya berkenaan adalah 3.2 meter dengan ukur lilit badan melebihi 1 meter. Buaya berkenaan diserahkan kepada JHL untuk tindakan selanjutnya pada jam 2.30 petang. Selepas ini, laut terbelah di pantai Mekmas ditutup. 5,516 kes baru COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari tadi, sekaligus merekodkan angka bawah 6,000 untuk 3 hari berturut-turut. Bilangan itu menyumbang kepada 2,407,382 kes positif sejak COVID-19 dikesan awal tahun lepas. Berdasarkan laman web COVID Now, setakat 19 Oktober, jumlah kes sembuh yang direkodkan 8,933 dan angka kematian meningkat sebanyak 69 orang. Sementara itu, kes aktif pula merekodkan 85,916 kes. Kadar
suntikan vaksin dos pertama bagi populasi dalam negara pula meningkat kepada 77.3%. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kesedaran orang ramai untuk mendapatkan vaksin adalah penting. Selain mematuhi prosedur operasi standard SOP serta menjalani ujian saringan menggunakan kit ujian Rapid Antigen RTKAG secara berkala. Kawasan laut terbelah sepanjang lebih 1 kilometer yang menarik perhatian orang ramai ke pantai Mek Mas, Kuala Besar di Kelantan ditutup sejak 3 hari lalu atas faktor keselamatan. Tinjauan media mendapati ada pita amaran dipasang sebagai peringatan kepada pengunjung untuk tidak mendekati kawasan itu selain terdapat papan tanda amaran dan bendera merah. Memetik laporan harian Metro, penutupan itu dipercayai berikutan fenomena air pasang besar yang berlaku di beting pasir berkenaan memandangkan musim tengkujuh semakin tiba. Keputusan menutup kawasan itu dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa bencana peringkat jajahan demi keselamatan semua. Sejak beberapa hari lalu, ombak dan air pasang besar menyebabkan benting pasir yang sebelum ini boleh dilalui kelihatan semakin tenggelam. Sementara itu, orang ramai diingatkan agar patuh arahan dan jangan sesekali memasuki kawasan pantai, bimbang ia boleh mendatangkan risiko kepada nyawa. Berita Al-Hijrah Jumaat lalu melaporkan fenomena laut terbelah ini berlaku lebih sebulan lalu. Ia berpunca paras laut yang surut dan membentuk beting pasir hingga membolehkan ia dilalui. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP mengenal pasti beberapa lokasi berisiko dilanda banjir ekoran musim tengkujuh yang dijangka melanda di beberapa negeri hujung tahun ini. Ketua Pengarahnya, Datuk Azulita Salim berkata ia melibatkan 3 negeri di pantai timur iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang selain Kedah dan Perak. Jadi di peringkat LPP kita ada war room kita lah yang kita dah sediakan untuk kita mendapatkan maklumat terkini tentang apa yang berlaku di kawasan, dan kita telah menyediakan bantuan-bantuan lah, kita bantuan-bantuan yang mengikut keperluan seperti mana kita telah melalui pengalaman-pengalaman lepas. Jadi kita menyediakan bantuan-bantuan untuk keperluan mangsa-mangsa banjir sekiranya dia berlaku. Kalau dia tak berlaku, alhamdulillah. Selain itu, katanya terdapat beberapa kawasan jenis tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran di negeri-negeri terlibat turut berisiko dilanda bencana itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Kilang Beras Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Grai di Besut siang tadi bagi memastikan tahap sara diri SSL negara dapat dipenuhi seperti mana yang disasarkan. Golongan asnaf dan miskin antara kelompok yang diberikan perhatian sewajarnya tiap kali belanjawan negara dibentangkan. Bagi melahirkan asnaf yang berdaya saing di masa hadapan, Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, Datuk Zainal Abidin Sakum berpandangan peruntukan latihan, dorongan serta peralatan kepada golongan terbabit dilihat lebih praktikal di samping pemberian bantuan wang tunai semata-mata. Inisiatif itu jelasnya dapat membina kehidupan asnaf yang lebih baik, seterusnya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pertama sekali peruntukan bagi latihan. Sebab ini pernah dibuat oleh zaman Tun Razak lagi. Orang yang ada ladang tebu sikit-sikit, kemudian di situ banyak tebu, yang mesin dibelikannya, dia baginya mesin untuk tujuan meniaga air-air tebu. Itu contoh benda kecil. Kalau orang tu misalnya ada bakat menjahit, ditrain dia, lepas itu dibagi mesin jahit. Contohnya. Itu benda yang kecil-kecil. Dan orang sekarang suka meniaga. Suka meniaga, kita tengok supaya resepi-resepi itu kita perhati betul-betul. Packagingnya macam mana dan sebagainya. Kerajaan tegasnya perlu merangka satu pelan strategik dan teratur dalam membasmi kemiskinan rakyat, antaranya meningkatkan keupayaan dan kemahiran mereka. Jadi peruntukan ini, peruntukan latihan, peruntukan kita panggil dorongan, peruntukan machinery, alat-alat dan peralatan, peruntukan yang berkaitan dengan motivasi. Kemudian kalau anak-anak tu ada kecil-kecil,
Anak-anak kecil macam janda ni, anaknya kecil umur kadang 5 tahun, tak boleh tinggal. Orang ni macam mana nak buat? Maka kena ada asrama bagi meletakkan anak-anak mereka sini biar dia numpu kepada bisnesnya. Inisiatif itu katanya pernah dibuktikan kejayaannya menerusi badan-badan tertentu termasuklah di bawah Yayasan Basmi Kemiskinan di mana seorang asnaf berubah menjadi usahawan berjaya sehingga produk jualannya menembusi peringkat antarabangsa. Belanjawan 2022 bakal dibentangkan di Parlimen oleh Menteri Keuangan pada 29 Oktober ini. Program Bincang Niaga TV Al-Hijrah yang disiarkan secara langsung petang tadi menawarkan pakej iklan serendah RM2,000 bagi memberi peluang kepada usahawan IKS atau SME untuk mempromosikan produk. Sepanjang siaran 1 jam itu, sambutan yang diterima amat memberangsangkan di mana 6 usahawan bertuah berjaya mendapatkan tawaran istimewa berkenaan. Menurut Ketua Operasi Bincang Niaga Nurfiha Kasa, program Bincang Niaga yang disiarkan secara langsung itu julung kali diadakan bagi mendekatkan usahawan dengan strategi pemasaran menerusi televisyen yang memberikan impak lebih berkesan. Pengisian dan perkongsian yang kita dapat daripada program ini ialah satu, kita nak mendekatkan usahawan-usahawan, khususnya usahawan SME ini untuk kenal tentang kempen branding kita Bincang Niaga dan lebih faham apa yang kita tawarkan dekat TV Hijrah untuk membantu mereka mempromosikan produk mereka. Usahawan yang juga pengasas IBA Revolution Sendirian Berhad, Ahmad Iqbal Zulkifli antara pelanggan setia di TV Al-Hijrah dan mengakui perniagaannya meningkat selepas produknya dipasarkan menerusi platform televisyen. Pertamanya sebab penonton mereka adalah penonton yang berkualiti dan sebab kedua adalah murah. Boleh dikatakan paling murah lah di banyak-banyak siaran TV lain. Di Al-Hijrah adalah siaran yang paling murah. Pertama tu saya laburkan dalam RM8,000 untuk satu slot tu dan pulangannya pada kali pertama waktu saya gagap-gagap nak bercakap tu dah dapat RM50,000. Dan sekarang alhamdulillah saya kekal di TV Al-Hijrah, pernah juga dapat dalam RM300,000 satu hari jualan retail tanpa ejen. Bincang Niaga merupakan platform istimewa yang ditawarkan di TV Al-Hijrah bagi menyokong perniagaan SME dengan menawarkan pakej iklan terendah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menempa nama dalam Malaysia Book of Records selepas kejayaan menganjurkan tazkirah 24 jam yang diiktiraf sebagai longest non-stop live broadcasting Islamic talk. Program terbabit dibuat sempena sambutan Maulid Rasul 1443 Hijrah yang menjadi sebahagian daripada pengisian kepada program Bulan Dakwah 2.0 Yadim. Program bermula 9 malam 18 Oktober hingga 10 malam 19 Oktober ini melibatkan seramai 24 penceramah dari dalam dan luar negara. Tazkirah 24 jam itu turut membedah buku Sirah Nabawiyah terbitan Yadim yang diterjemah daripada kitab yang terkenal iaitu Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Safiyu Ar-Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab tersebut dipilih kerana ia adalah salah satu daripada sumber rujukan kontemporari terbaik dalam mengkisahkan perjalanan hidup junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah menarik 44,893 penonton secara fizikal dan maya dengan jumlah tontonan secara langsung melebihi 500 orang bagi setiap masa. Seketika nanti gunung berapi Aso meletus. Persepsi negatif terhadap umat Islam di United Kingdom dilapor semakin berkurangan. Dalam satu kajian oleh Stanford University beberapa tahun lalu, ia menyimpulkan bahawa sejak Kapten bola sepak Mesir Muhammad Salah atau Mo Salah menyertai Liverpool, wujud petanda bahawa sentimen anti-Islam semakin reda, tidak seperti sebelum kehadiran pemain bola sepak itu. Memetik ciapan Twitter ESPN UK semalam, kajian Stanford University itu menunjukkan kebencian terhadap Islam di Merseyside dilapor turun 19%. Turut berkurangan komen-komen berunsur anti-Islam dan tindakan kebencian kepada penganut agama itu yang merudum sebanyak 50%.
Mengulas perkara ini, ahli fizik Universiti Teknologi Mara UiTM, Zamir Muhyiddin berkata media sering menggambarkan Mo Salah sebagai individu yang positif sekaligus menjadikan peminat Liverpool melihat Islam sebagai sesuatu yang juga positif. Tambahnya, identiti Islam yang kuat pada Mo Salah seperti gemar berdoa dan bersujud turut menjadikan tahap Islamofobia semakin pudar. Jelas Zamir, jika Mo Salah tidak menonjolkan nilai seseorang Islam, berkemungkinan persepsi ke atas Islam tidak berubah. Satu daripada 4 gerabak tren komuter di Sydney tergelincir pagi tadi waktu tempatan menyebabkan pemandunya terperangkap. Kejadian berlaku selepas gerabak berkenaan merempuh sebuah van yang dikatakan tersadai di atas landasan kereta api. Beberapa individu lain dipercayai penumpang dilapor mengalami kecederaan ringan. Insiden berlaku berhampiran Wollongong, kira-kira 90 km selatan Sydney, jam 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Pengendali tren berkenaan berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba sebelum dikejarkan ke hospital. Turut dibawa ke hospital seorang petugas keselamatan dan 2 daripada 9 penumpang. Polis masih menyiasat sudah berapa lama van yang dirempuh itu telah tersadai di landasan berkenaan. Seorang individu pula dilapor dijejaki pihak berkuasa kerana melarikan diri selepas kejadian itu. Tidak diketahui sama ada suspek berkenaan ada kaitan dengan van malang itu atau sebaliknya. Gunung berapi Aso, salah satu destinasi pelancongan popular di wilayah Kumamoto, Jepun, meletus hari ini dan setakat laporan ini ditulis, tiada korban jiwa maupun kerosakan besar berlaku. Gunung berapi tersebut memuntahkan asap tebal dan batu-batuan setinggi 3.5 km. Letusan itu meningkatkan tahap amaran gunung berapi menjadi skala 3 daripada skala 5. Orang ramai diarah tidak mendekati kawasan letusan itu. Bimbang batu besar dari gunung berapi berkenaan akan melayang ke udara dan berisiko terkena mereka. Letusan agak berisiko kepada kawasan sekitar memandangkan loji tenaga nuklear Ikata terletak tidak jauh dari lokasi gunung berapi ini. Banjir yang menenggelamkan Kerala, India tidak membatalkan hasrat pasangan pengantin untuk melangsungkan perkahwinan. Majlis mereka telah dirancang lebih awal dan kebetulan tarikh itu sama dengan waktu pelepasan air dari empangan. Memandangkan jalan raya tidak dapat digunakan oleh kenderaan, pasangan pengantin terbabit terpaksa dibawa menggunakan periuk besar sambil diiringi beberapa penduduk kampung. Sekurang-kurangnya 22 maut selepas banjir besar dan tanah runtuh melanda beberapa kawasan pada hujung minggu lalu. Hujan dijangka berterusan walaupun amaran berjaga-jaga telah ditarik balik. Kerala pernah dilanda banjir buruk pada 2018 dan meragut 400 nyawa selain menyebabkan 200,000 orang hilang tempat tinggal. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Layari alhijrahnews.com untuk laporan berita terkini dan eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.